TV KPM. Sin, cos. Mira. Sekejap, Mira. Mira. Mira tahu ingat tak lagi tentang kos, tentang sukuan, tentang tan? Kos sukuan dengan tan, macam kurang pastilah, cikgu. Allah, okay, tak apalah Mira. Sekarang cikgu nak masuk kelas sekarang ni. So apa kata kalau Mira ikut cikgu sebab cikgu nak tunjuk kepada Mira, nanti ni kacang je. Wah, matematik ni kacang, Ya. cikgu. Okey, jom cikgu. Okey, kos jom. sukuan tan. Jom cikgu. Kos Okey, sukuan jom. tan. Apa kos sukuan tan tu? Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid tingkatan 5? Anda sedang menonton slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran matematik dengan tajuknya penyelesaian masalah melibatkan nisbah trigonometri. Dan bersama dengan kita hari ini di studio kita ada Cikgu Arzman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat macam biasa. Cikgu Arzman Saad yang cukup dikenali dengan matematik tu kacang je. Kan Cikgu? Ya. Okey, dan tak lupa juga turut bersama dengan kami di studio hari ini Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Kulina. Salam sejahtera Cikgu. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan tak lupa juga hari ini bersama-sama teman kami di studio kawan-kawan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum, hai semua. Salam sejahtera. Wah, cerianya semua. Baiklah, kita ada 4 orang, Cikgu. Ya. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, terima kasih Mira. Okey. Di sebelah atas di hujung sana bertudung biru Imanina daripada SMK Sultan Abdul Aziz Shah. Di sebelahnya abang handsome kita Suraj daripada SMK Sultan Abdul Aziz Shah juga. Ya. Di sebelah bawahnya pula berkacamata Nur Fatihah Syahirah daripada SMK Puncak Alam 3 dan di sebelah macam hero Hindustan kita Miten Raj daripada SMK Puncak Alam 3 juga. Ya, kita ada hero, kita ada heroin yang manis dan tampan hari ini Cikgu. Ya. Sama-sama nak belajar macam mana cara nak selesaikan trigonometri ni. Apa ni sebab trigonometri tu Cikgu Azman? Nisbah trigonometri satu kaedah bagaimana untuk menggunakan segitiga untuk menyelesaikan masalah dunia kita pada hari ini. Wah, baiklah Cikgu. Kalau macam tu, jom Cikgu kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Okey, terima kasih Mira. Okey, murid-murid semua di luar sana, di dalam studio dan di mana saja, matematik itu tetaplah kacang pada saya. Okey, murid-murid semua, kenal dahulu saya sedikit saja cukup. Nama saya lah Arzman bin Saad, guru kanan sains matematik dari SMK Puncak Alam 3. Tagline tetaplah sama, matematik itu kacang sahaja. Okey, bercakap tentang trigonometri ni, kita akan melihat tentang bulatan unit. Okey, bulatan unit ini adalah terbagi pada 4 bahagian iaitu sukuan. Di mana kita ada 4 bahagian itu. Yang pertama adalah warna kuning itu. Okey, bermula pada ikut lawan arah jam, okey, warna biru, warna coklat dan juga warna hijau. Di mana setiap ini membawa maksud yang berlainan. Di warna kuning itu namanya adalah sukuan 1. Di mana di dalam itu kalau kita guna kalkulator kita tekan kalkulator kita, okey, contohnya antara 0 hingga 90, semuanya sin, cos atau tan bernilai positif. Okey, manakala di sukuan kedua antara 90 hingga 180, kita tekan kalkulator kita, hanya sin sahaja yang bernilai positif. Okey, sukuan yang ketiga pula, apabila kita tekan kalkulator antara 180 hingga 270, hanya tan sahaja yang bernilai positif. Manakala sukuan yang keempat antara 270 sehingga 360, hanya cos sahaja bernilai positif. Jadi semua ini pelajar-pelajar perlu ingat dan perlu hafal lah. Okey, macam mana kita nak ingat ni? Itu masalah je ni. Okey. Jadi kita ingat di sini. Contoh kita ada S, S, K dan T tu. Okey, kita susun. Jadi cikgu saya pernah mengajar saya, okey, gunalah formula apa saja. Contoh saya gunakan sini, saya guna situ ialah semua sekolah target kejayaan. Okey, apa maksud semua sekolah target kejayaan ni? Semua tu merujuk pada sukuan pertama, semua positif. Sekolah S iaitu sin, positif, sukuan yang kedua. T, tangent iaitu sukuan yang ketiga dan K adalah cos. Jadi anak-anak murid boleh guna apa saja formula, yang penting ingat. Okey, jadi murid-murid sekalian,
sekali lalulah tadi, saya nak minta Akak Mira kita cuba tunjuk satu soalan warna kuning. Okey, minta murid tunjukkan dalam sukan manakah kad itu berada. Okey, 174. Agak-agak sukan manakah dia berada? Secara spontan saja anak-anak murid semua. 174 sukan mana? Yang mana satu? Tunjuk jari saya. 1, 2, 3, 4. Semua boleh. Sukuan 1 kata surat. Sukuan 1 kata surat. Okey. Semua tunjuk 1. Malangnya tidak betul. Okey. Sukuan 1 antara 0 sehingga 90. Okey. Sukuan 2 90 hingga 180 dan seterusnya. Dia kena ingat ya. Okey, tak apa. Gagal dahulu, berjaya kemudian. Okey, teruskan. Okey, contoh macam ni. Okey, 125 darjah. Sukuan yang kedua. Okey. 320 darjah dalam sukuan yang keempat. Okey, dan juga 211 darjah dalam sukuan yang ketiga. Just kena ingat sahaja sukuan-sukuan mana, kita pun boleh menjawab. Okey, itu yang pertama yang kita perlu ingat. Okey, seterusnya dalam topik ini, tadi sudah saya tunjukkan tadi. Okey, sekarang saya nak uji dulu. Okey, awal saya nak uji dah. Okey, ingat tak lagi apa saya cakap sebentar tadi? Okey, saya nak minta mana-mana pelajar mulakan kita punya kelas ini dengan memberikan jawapan untuk setiap kotak ini. Siapa nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Isi tempat kosong. Dia kata isi tempat kosong bagi setiap ruangan yang ada di sini. Ada yang nak mencuba? Okey, silakan. Okey, Suraj. Silakan Suraj. Okey, kotak yang di sini Suraj. Yang sebelah pertama ini, apa namanya Suraj? Sebelah kanan atas, Okey. sukuan 1. Okey, very good. Tepat. Okey, yang sebelah sana? Kiri atas? Kiri atas 180 darjah. Okey, very good. 180 darjah. Okey, yang di bawah? Kiri? Sukuan 3. Okey, sukuan ketiga yang keempat ini namanya ialah? Kosong ataupun 360 darjah. Okey, very good. Bagus ni, Amira ya. Sangat Bagus. mudah ingat dan masih ingat lagi. Okey, terima kasih semua. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam segitiga ini, okey, kita kena tahulah. Saya ulang lagi sekali bagi ingatan sebab awak dah belajar topik ini semasa tingkatan 3 dan disambung tingkatan 5. Okey, semasa tingkatan 3 awak kena ingat ini yang pertama, iaitu bulatan unit diukur ikut arah lawan jam. Yang pertama, sukuan pertama nilai antara 0 hingga 90, sin, cos dan tan semuanya positif. Okey, sukuan yang kedua antara 90 hingga 180, di situ hanya sin sahaja positif. Sukuan yang ketiga antara 180 sehingga 270, tan sahaja positif, dan sukuan yang keempat antara 270 hingga 360 hanya cos sahaja positif. Okey, jadi semua itu kena ingat. Kalau kita ingat yang tu, topik ini masuk poket senang sahaja. Okey. Kita tengok soalan kedua. Isikan tempat kosong bagi setiap formula trigonometri yang berikut. Ini semua, anak-anak semua sudah belajar semasa tingkatan 3 bab 5. Okey, di mana trigonometri ini, trigo bermaksud segitiga. Okey, dari segitiga akan adalah 3 sisi, 2 yang pendek, 1 yang panjang. Jadi apakah nama setiap sisi yang itu? Okey, ada tak pelajar di Google Meet kita ni nak beritahu yang ini apakah namanya? Okey, laju Fatiah angkat tangan. Okay, silakan Fatiah. Silakan Fatiah. Yang tu nama dia hypotenuse. Hypotenuse. Okey, very good. Okey, yang pendek sebelah sana? Okey, yang berhadapan dengan sudut Pendek ni? belah sana tentang. Tentang. Okey, dan yang sebelah dia tu? Sebelah. Sebelah. Tadi Sebelah saya dia. sebut sebelah dia. Yang di sebelah sudut namanya adalah bersebelahan. Yang berhadapan dengan bertentangan. Dan yang paling panjang hypotenuse. Okey, terima kasih Fatiah Syahira. Okey, jadi ini pun juga anak-anak semua kena ingat betul-betul supaya senang menjawab topik ini. Jadi ada 3 formula yang perlu anda ingat perkuasai dalam matematik topik ini. Yang pertama adalah formula sin, cos dan tan. Okey, sin ni pendeknya adalah sinus. Panjangnya sinus. Okey, cos ni adalah cosinus dan tan ni adalah tangent. Tapi dipendekkan dalam kita punya matematik ni sin, cos dan tan. Okey, siapa masih ingat apakah formula sin, cos dan tan? Okey, Mitten angkat tangan. Very good, Mitten. Silakan Mitten. Sin dan Mitten. Apakah formula bagi sin? Sin sama dengan tentangan per hypotenuse. Okey, very good. Tentang per hypotenuse. Okey, cos? Cos sama dengan sebelah per hypotenuse. Sebelah per hypotenuse dan tangent? Tentangan bersebelah. Okey, Wow. very good. Very Bagus dan tahniah. Pandai sekali. Okey, ini juga formula yang perlu diingat oleh semua murid untuk menguasai topik ini. Jadi,
gunalah apa saja formula yang kamu faham, yang kamu boleh guna. Okey, saya dulu masih ingat masa sekolah dulu, cikgu selalu ingatkan sin, cos dan tan. Saya takut hantu. Saya takut hantu. Kau Baiklah. suka hantu? Kau suka hantu? Tentu tak suka. Wow. Itu formula diberikan oleh cikgu saya dulu. Sampai sekarang saya ingat. Jadi anak murid pun janganlah ikut saya semua tu. Guna jalan lain. Contohnya kita ni kan dah zaman pro dah zaman moden ni guna bahasa Korea kan tak kisah. Yang penting ingat. Jadi kalau kita ingat tiga-tiga formula ni semuanya akan dikacang sahaja. Wah, baiklah cikgu. Terima kasih Cikgu Azman. Satu formula yang sangat mudah untuk diingati. Saya takut hantu. Kau suka hantu? Tentu tak suka. Kita berhenti berehat seketika untuk lebih banyak lagi kefahaman tentang cara menjawab nisbah trigonometri. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 5. Dan untuk segmen ini, kita nak mencari pula sudut bagi nisbah trigonometri. Macam mana cara tu, Cikgu Azman? Okey, terima kasih kepada Mira lagi sekali. Okey, mencari sudut bagi suatu nisbah trigonometri sangat senang dan mudah sahaja. Okey, ingat sekali step je. Boleh ingat sampai bila-bila. Okey, kita teruskan saja kat sini, kita tengok. Jadi saya tunjuk pada hari ini kepada semua murid-murid bagaimana untuk mencari sudut yang diberikan apabila diberikan suatu nisbah trigonometri. Okey, yang pertama sekali ialah kita kena cari apa? Tentukan di manakah kedudukan sudut itu. Sukuan 1, 2, 3 ataupun 4. Yang kedua ialah kita cari sudut yang sepadan pada sukuan yang pertama. Yang ketiga ialah kita tentukan nilai sudut yang memenuhi kehendak soalan tersebut dan pastikan kita sentiasa berhati-hati dengan simbol positif dan negatif kerana perubahan itu akan menyebabkan jawapan kita salah nanti. Okey. Alright, contoh yang pertama kita tengok situ. Diberikan bahawa sin theta ialah 0.6734. Cari nilai theta di mana dia kata sudutnya antara 90 sehingga 360. Okey, step pertama tadi ialah kita ingat balik bulatan unit. Okey, bulatan unit kita, okey, dia kata dia nak sudut antara 90 sehingga 360 dalam sukuan yang kedua sampai yang keempat. Itu je. Yang di sini tak perlu. Sebab dia kata 90 hingga 360. Step yang kedua, lihat sin. Mira, positif atau negatif Mira? Positif, Cikgu. Positif. Bila positif dalam sukuan mana tu? Kalau positif, dia berada di sukuan 1 dan 2. Okey, very good. Pandai juga. Okey. Positif sukuan 1 dan sukuan 2. Jadi kat sini kita cari berapakah nilai sudut pada sukuan kedua. Satu tak perlu cari kerana dia minta ini sahaja. Baik. Jadi langkah pertama ialah kita gunalah kalkulator kita, cari dahulu sudut yang sepadan. Sudut sepadan dan sukuan pertama. Jadi cara macam mana? Ingat, okey, Mira ada kalkulator, Mira boleh ambil cuba-cuba. Okey, murid-murid di luar sana boleh cuba. Okey, cara mula kali ialah tekanlah shift sin. Kenapa kita guna shift sin? Kerana formula adalah formula sin. Tekan shift, tekan sin, masukkan 0.6734, tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan yang kita bagi. Okey, iaitu 42.33. Yep. Okey, itu step pertama. Baik. Cari sudut sepadan. Okey, sudut sepadan ini merujuk pada sukuan yang pertama. Okey, di situ kita nak cari sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua antara 90 hingga 80. Jadi kita cari sudut yang dekat situ, warna kuning tu. Jadi, bagaimana kita cari? Untuk sukuan yang kedua, cara untuk mencari adalah kita tolakkan 180 ditolak dengan sudut sepadan ini. 180 ditolak dengan sudut sepadan ini. Maka dapatlah jawapan untuk sukuan yang kedua yang kita cari itu, iaitu 137.67 darjah. Yeah. Itu stepnya. Okey, very simple, sangat mudah, senang sahaja. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Okey, kali ini tengok contoh yang kedua. Okey. Diberi cos kosong sama dengan negatif 5924. Cari theta di mana theta bernilai antara 90 dan 360 juga. Okey, kali ini saya nak minta anak-anak murid semua bantu saya bersama-sama untuk jawab soalan ini. Okey, langkah pertama sama juga bulatan unit.
tentukan sukuan yang kedua dan yang keempat sehinggalah. Okey, itu yang Baik. pertama. Okey. Step yang kedua adalah kita cari apa tadi? Cari sudut pada sukuan yang pertama. Okey, macam mana cara dia? Okey. Oleh sebab cos itu bernilai negatif, maka sudut yang kita cari adalah pada sukuan yang keberapa? Cos negatif sukuan yang keberapa? Sukuan yang keberapa itu? Cos negatif sukuan yang keberapa? Silakan Fatia. Okey, Fatia. Sukuan yang ketiga. Okey, sukuan yang ketiga. Very good. Bagus, Fatia. Okey. Jadi kita cari sukuan yang ketiga. Okey, okey, sukuan yang ketiga. Okey, cos negatif sukuan yang kedua dan ketiga. Okey, dua dan ketiga je cos negatif. Okey, alright. Terima kasih. Okey, jadi step kita sama macam tadi. Langkah pertama, guna kalkulator kita yang mahal tu, tekan kalkulator kita. Kali ini oleh sebab cos, tekanlah shift cos. Tekan shift cos, masukkan 0.5924. Abaikan simbol negatif itu sebab dia hanya tunjuk tempat di mana sahaja. Okey, dapat jawapannya iaitu 53.67. Okey, ini nilai pada sukuan pertama. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita tengok sukuan. Untuk sukuan yang kedua, macam tadi 180 kita tolakkan dengan nilai sepadan ini, dapat jawapan yang pertama. Okey. Okey, dapat di situ ialah 126.33 darjah. Okey, sukuan yang ketiga pula. Untuk mencari sukuan ketiga, kita tambahkan 180 dengan sudut ini. Kenapa tambah? Kerana sukuan yang ketiga, okey, di sini sudah 180. Kita nak cari sudut sampai sini. Jadi kita tambahkan dengan sudut sepadan tadi. Okey, dapat jawapan dia, okey, iaitu 203.67. Okey, biasakan diri pelajar-pelajar ya, tulis jawapan dengan ada 2 titik puluhan. Okey, supaya kalau satu ni takut jawapan tak memenuhi skema periksaan lah. Okey, jadi rugi markah. Okey, boleh faham murid-murid semua? Okey, boleh faham semua ya? Okey, kalau faham sekarang cikgu nak uji kamu semua. Okey, lihat soalan nombor 3. Okey, soalan ketiga. Okey, soalan beritahu diberi tan theta adalah 4.173. Cari nilai theta di mana nilainya antara 0 sehingga 360. Okey, cikgu bantu kamu tunjukkan ruangan bulatan unit tersebut. Okey, nak bagi berapa minit untuk mereka ni? Okey, kita bagi mereka 1 minit boleh cikgu? Mudah, 1 minit saja. Okey, 1 minit murid-murid cuba fikirkan jawapan, langkahnya dan nanti kita minta tunjukkan jawapan kepada semua. Boleh. Okey, 1 minit. Kalau tengok soalan ni cikgu, tanya ialah positif. Kalau positif, pastinya berada di sukuan yang ketiga. Yes, betul. Sukuan yang ketiga. Dan kalau kita tengok, cari tetanya di mana. Okey, Mira nak cuba jawab juga. Dan Mira yakin kawan-kawan Mira di rumah dan di dalam talian pun sedang cuba menjawab. Okey. Ada yang dah siap tu cikgu? Ada yang dah ready nak angkat tu? Dah Betul? ready dah? Nampak Imanina macam nak angkat jawapannya tu. Okey, alright. Kalau semua dah ready ni, bagus ni. Okey, pantaslah sebab mudah sangat tadi. Jadi kita minta semua keempat-empat anak murid cikgu ni tunjukkan jawapan kepada satu Malaysia. Ini jawapan kami, cikgu. Okey, tunjukkan. Silakan. Saya nak semak seorang-seorang. Angkat tinggi-tinggi kita tengok. Okey, kita tengok Fatiah dahulu. Okey, nampak sekali pandang. Okey, Fatiah tak apa nampak kamera tarik sikit. Okey, kita tengok ke-empat orang. Mitten. Okey, bagaimana Mitten? Mungkin masih mengira lagi. Okey, kita tunjuk ya. Tengok, okey. Ketiga-tiga orang, Fatiah, Suraj dan juga Imanina. Nampak semuanya, nampak tan positif. Okey, correct, betul. Sukuan 1 dan 3 pun betul. Okey, jalan kerja pun sangat cantik dan lengkap. Okey, alright, bagus. Terima kasih kepada ketiga-tiga orang yang tunjukkan jawapan. Anda semua hebat dan jawapan anda adalah betul semua. Wow, Okey. tanya. Okey, Mitten, jangan kecil hati Mitten. Tak apa. Okey, mungkin lambat sikit tulis kan. Okey, tak apa. Terima kasih kepada semua. Okey, so langkah tadi memang betul dan tepat. Okey. First tadi ialah kita nak semua sukuan kerana kita nak sukuan kosong yang 360. Yang kedua adalah cari sukuan yang positif 1 dan 3 untuk tan. Yang ketiga cari nilai sukuan 1, shift tan. Okey, shift tan masukkan 4.173, dapatlah sudut pada sukuan yang pertama. Namanya adalah sudut sepadan. Okey, sukuan pertama terus ambil jawapan. Tak perlu fikir banyak. Okey, jawapan pertama. Yang kedua adalah sukuan ketiga. Sukuan ketiga adalah 180 ditambahkan dengan sudut sepadan, maka dapat jawapan akhirnya ialah yang itu. Okey? Alright. Senang saja. Okey, 256.52. Ya. Okey, alright. Murid-murid semua boleh faham ya? Kalau boleh faham, angkat tangan sikit, tunjuk pada semua. Boleh Okey? faham? Boleh faham? Okey, Boleh. alright. Okey. Okey, kalau faham, jom kita pergi lagi satu soalan untuk kita sama-sama menjawab. Okey, sama-sama jawab. Tidak mahu ada kesilapan kali ini. Okey. Okey. Soalan yang keempat kita tengok di situ.
Diberi sin theta adalah negatif 0.2845. Di mana sudutnya adalah antara 0 sehingga 270 sahaja. Okey. Step sama macam tadi. Bulatan unit. Okey. Sin bernilai negatif. Sukuan manakah ianya berada? Sin bernilai negatif. Okey, Mira cuba boleh cikgu? Boleh, silakan. Berada apabila sin negatif, dia berada di sukuan 3 dan 4. Okey, terima kasih. Betul. Cumanya si Mira, soalan minta sampai sukuan ketiga saja. Jawapan Mira tu betul, tak ada masalah. Okey saja. Pelajar pandai kan? Okey, alright. Jadi step pertama begitu. Tentukan sukuan mana. Okey. Oleh sebab sin negatif, sukuan yang ketiga dan yang keempat. Tapi kita hanya nak cari jawapan untuk sukuan yang ketiga sahaja. Okey, untuk menuju jawapan. Nak bagi sukuan 4, boleh, tak ada masalah. Tak hilang markah pun. Okey. Right. So, step yang pertama tadi, macam itulah. Tentukan sukuan. Step yang kedua, carilah sudut sepadan pada sukuan yang pertama. Dengan cara, okey, semua orang tahu tadi, tekan kalkulator shift sin. Okey, masukkan 0.2845. Okey. Abaikan semua negatif sebab itu hanya menunjukkan tempat di mana sahaja. Okey. Dapat jawapannya iaitu 16.53. Okey, itulah nilai sudut sepadan pada sukuan yang pertama. Nak cari sukuan yang ketiga macam mana? Caranya ialah macam mana? Ingat lagi tak? Ingat, cikgu. Sukuan ketiga macam mana cara? Okey, macam mana Mira? Kita tambahkan dengan 180. Sangat pandai, bijak. Okey, anak-anak murid Google Meet. Dengan kakak Mira kata apa tadi? Untuk sukuan yang ketiga, kita tambahkan 180 dengan nilai sudut sepadan ini. Ya. Okey, tambahkan. Okey, dapat jawapan dia iaitu sebanyak, okey, 196.53. Ingat ya, sukuan pertama terus ambil jawapan sahaja. Sukuan yang kedua, 180 ditolak dengan sudut sepadan kita cari tadi. Sukuan yang ketiga, 180 kita tambahkan dengan sudut kita cari tadi. Dan kalau sukuan yang keempat, kita buatkan 360 darjah ditolak dengan sudut yang kita cari tadi. Okey, sukuan kedua dan keempat kita tolakkan. Sukuan satu kita ambil saja. Sukuan tiga kita tambahkan. Okey, murid-murid semua. Setakat 4 soalan boleh? Boleh Ada ke? masalah? Tak ada masalah kan? Okey, senang saja. Okeylah murid-murid semua. Okey, apa yang kamu dah belajar setakat tadi? Okey, cikgu-cikgu kena selalu ingatkan belajarnya supaya mereka tak lupa. Okey, apa yang kamu dah belajar tadi? Ingat tak? Okey, yang pertama tadi kamu akan belajar apa tadi? Tentukan sukuan manakah benda itu berada bergantung kepada simbol positif dan negatif. Okey. Yang kedua belajar tadi ialah mencari sudut sepadan. Guna kalkulator. Kalau kami dulu, zaman dulu-dulu, Mira tahu, okay, kami guna buku sifir namanya. Warna merah buku itu. Tapi sekarang buku sifir dah tak pakai dah pun. Okay, semua nak guna kalkulator. Okay, dan yang ketiga lah, kita mengingati langkah bagaimana untuk mencari sudut theta tu. Apabila diberikan suatu nilai, dengan cara sama kita tambah ataupun tolak sahaja sudut sepadan yang telah kita cari tadi. Okay? Jadi tentukan positif negatif. Cari sudut sepadan dan cari langkahnya sama ada awak tambah ataupun tolak sahaja. Selesai soalan ini. Wow, itu dia. Macam mana cara mudah yang Cikgu Azman terangkan bagi mencari sudut bagi nisbah trigonometri. Sangat mudah, Cikgu. Mudah Mira saja. yakin murid-murid di dalam talian dan di rumah pun pastinya dapat memahami cara ini. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Menengah Atas. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Menengah Atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Azman dan juga 4 orang kawan baru saya di dalam talian. Boleh tak Mira nak tengok manakah Fatia, Minteraj, Imanina dan juga Suraj? Okey tak semua? Kalau okey tunjuk sikit macam ni. Okey, senyum semua. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita sambung kelas kita. Okey, terima kasih. Alright,
matematik ni orang tak suka. Agak-agak kenapa, Mira? Mungkin kerana agak kompleks cara tu cikgu. Sukar nak memahami. Okey, terima kasih. Orang kata matematik ni orang tak suka kerana asyik selesaikan masalah sahaja. Itu sebab dia. Okey, selesaikan masalah. Itu sebab dia. Okey, tetapi kalau kita tahu asasnya, tahu basicnya, benda masalah apa pun sebenarnya jadi simple saja. Okey, so hari ni sekarang ni saya nak terangkan bagaimana pula untuk kita menyelesaikan soalan melibatkan penyelesaian masalah apabila diberikan trigonometri. Stepnya sama macam tadi. Langkah pertama, okey, tentukan di mana sukuan itu berada. Okey, langkah kedua, cari sudut sepadan. Langkah ketiga, tentukan nilai sudut diberi. Pastikan lagi sekali, ingatlah, berhati-hatilah dengan simbol positif dan negatifnya. Okey, masalah. Okey, jom kita selesaikan masalah. Dalam rajah QRS adalah garis lurus dan PQR adalah sebuah segitiga sudut tegak. Okey, soalan bertanya, hitung nilai bagi sin theta dan tan theta. Okey, pelajar ni kalau tengok macam ni panjang, dia susah soalan ni, dia tinggal kebat katanya, tinggal. Jangan begitu. Okey, sebab kita kena ingat untuk mencari sin dan tan ni, step tadi dah tahu dah. First kali tengok di situ, sukuannya. Okey, dalam kes ini untuk mencari sin tan tadi kita ada belajar tentang sebelah dan hipotenus. Dah belajar tadi. Sekarang kita sudah ada 35 yang paling panjang, hipotenus. Kita ada QR di sebelah sudut, iaitu sebelah. Belum ada lagi PQ. Kenalah cari itu dulu. Itu step pertama. Okey, cari dahulu. Okey. Jadi untuk sin ini, theta itu berada dalam sukuan yang keberapa? Agak Mira sukuan keberapa theta itu berada? 1, 2, 3. Kalau untuk theta cikgu Ya, theta itu. berada di sukuan yang kedua. Very good. Okey, sukuan kedua iaitu lebih 90 tetapi tidak lebih 90. Jadi sukuan yang kedua, sin bernilai positif. Okey, sin bernilai positif. Jadi formula sin ialah takut hantu, tentang per hipotenus. Jadi tentang kita belum ada lagi. Itu kepada PQ. Tetapi hipotenus sudah ada 35. Kenalah cari yang tentang tu. Okey, di sini untuk mencari tentang itu apa kita kena buat? Kita dah belajar bab 13 tingkatan 1, tajuknya ialah teorem Pythagoras. Okey, di mana untuk mencari garisan sisi yang pendek, maka sisi yang paling panjang akan ditolakkan dengan sisi yang pendek. Okey, pastikan ini kena ingatlah. Okey, untuk mencari hipotenus, okey, kita tambahkan untuk mencari yang pendek, yang paling panjang kuasa 2 ditolakkan dengan yang pendek kuasa 2. Okey, jadi dapat jawapan kalkulator sahaja. Okey, terus dapat jawapan T21. Okey, sekarang kita dah tahu T adalah 21, H 35 dan S 28. Sin, takut hantu. Takutnya 21, hantunya 35. Jadi sin theta sama dengan positif, okey, 21 per 35. Selesai. Itu sahaja. Okey, itu untuk sin. Okey, kita lihat pula kalau yang kedua, tan. Okey, masih lagi sukuan yang sama. Okey, oleh sebab sukuan yang kedua, tan bernilai positif dan negatif. Bernilai apa kawan-kawan? Sukuan kedua tan bernilai positif dan negatif. Sukuan yang kedua. Ingat tak? Semua sekolah. Okey, Mitten. Itu formula dia. Kat tangan, Silakan berani. Mitten. Okey, sila Mitten. Sukuan Negatif. kedua. Okey, very good. Negatif. Okey, alright. So, tan sukuan yang kedua bernilai negatif. Jadi, formula tan ialah takut, tentu tak suka. Tan, tak suka. Jadi, tan ialah tak suka. Jadi, dalam itu, 21 per dengan 28. Itu sahaja. Simple sahaja soalan. Okey, alright. Tengok contoh yang kedua. Kali ini saya nak minta anak murid kita semua sama-sama dengan saya kita bincang jawapan ini sampai dapat jawapan terakhir. Okey. Yu Ying bermain permainan baling damak. Okey, papan damak berbentuk segi bulatan, dan mempunyai 4 sukuan seperti rajah. Okey, dimaklumkan bahawa apabila dia melempar damak tersebut biasanya jatuh dalam sukuan yang sin positif 0.809. Okey, soalan okey, damak ni mungkin ada pelajar yang tak tahu, damak ni macam nilah, dat. Okey, dat. Kita panggil dat. Okey, jadi soalan tanya, nyatakan sukuan-sukuan itu. Di manakah sukuan yang mana dat itu jatuh ke dalam papan ini? Maklumannya ialah sin ialah positif 0.809. Jadi kita ingat kepada kita, sin positif, sukuan mana? Okey? Jadi sukuan yang pertama dan yang kedua saja. Inilah kawasan yang dat terjatuh. Okey? Sebab saya kata nyatakan saja. So bagi tahu ialah sukuan berapa. Okey? Jadi sukuannya ialah sukuan pertama dan sukuan kedua.
Itu saja beritahu jawapan. Selesai. Okey, soalan mudah saja. Bila dinyatakan bila soalan kata nyatakan, just bagi jawapan akhir saja, tidak perlu jalan kerja. Kalau soalan kata hitung, cari, kena tunjuk jalan kerja sikit. Okey, itu soalan A. B pula kata, okey, soalan B dengan soalan B pula. Okey, cari sudut-sudut theta itu. Okey, nak cari sukuan pertama dan sukuan yang kedua. Step dah balik kepada yang asal yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Okay. Langkah pertama, cari sudut sepadan, tekan kalkulator, okay, dapat jawapan. Okay, itu step yang pertama. Step yang kedua, okay, ni macam tadi ya, tekan shift, tekan sin, masukkan nilai, dapat jawapan. Jawapan untuk sukuan yang pertama, namanya adalah sudut sepadan. Okay, bila kita tekan kalkulator, dapat 54 darjah. Okay, alright. Jadi dampak itu berjatuh dalam kumpulan dan sukuan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama sudah ada. Ini. Betul. Jawapan teruslah. Okey, so yang kedua ialah antara yang itulah. Okey, dia tak lebih 90 tapi tak sampai ke 54 tu. Tolak saja sukuan kedua tu. Dapat jawapan. Okey, sangat-sangat mudah walaupun soalannya tadi panjang lebar tapi jawapan simple saja. Sama saja stepnya. Okey, boleh ikut anak semua? Boleh setakat ini kawan-kawan? Kalau boleh ikut, kita nak uji tengok. Nak uji tengok, uji lari, uji tengok. Soalan yang ketiga. Saya bagi soalan yang lebih susah lagi. Okey? Okey, sekarang saya nak minta seoranglah pelajar kita tolong bacakan soalan untuk didengar oleh semua orang. Okey, minta siapa-siapa pelajar bacakan soalan ni. Silakan. Siapa nak cuba baca? Silakan Fatia. Okey, Fatia begitu aktif dia ya. Okey, silakan Fatia. Silakan Fatia. Sebuah kapal bergerak dari kedudukan A ke kedudukan B dengan keadaan OA ialah OB. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut bergerak ke arah utara menuju ke rumah api C dan diberi bahawa OA ialah 20 meter. Okey, terima kasih Fatia. Okey, di sini bila ayat panjang-panjang, kita kena pandai fahamkan soalan tersebut dan cuba pindahkan kepada ayat matematik. Okey, soalan maklumkan bahawa kapal itu daripada A, dia bergerak ke arah B ikut sepanjang daratan. Ini daratan ni. Selari saja. Kemudian dia pergi ke utara menuju ke rumah api. Itu bentuk dia. Okey, kita keluarkan maklumat tersebut. Okey, 35 panjang di situ dan juga ke atas tak tahu berapalah. Okey, kemudian kita buat apa? Keluarkan segitiga. Okey, segitiga ini OAC ni, okey, kita belah tengah-tengah dia. Supaya kita nampak segitiga bersudut tegak. Okey, di mana dia berada tadi OA ialah 20 dia kata. So ini panjang samalah. Okey, kiri kanan 20 dan bawah ni tu 35. Belah tengah-tengah bahagi 2 lah. Baik. Dapat 17.5 dan 17.5. Okey, sekarang soalan minta cari sudut di sini berapa? Jadi kita carilah sebelah dahulu. Cari sebelah dahulu, tak kisah pilih mana-mana dulu pun tak apa. Okey, kita belahkan. Okey, kita ada maklumat di situ. Alright? Simple saja ni, kita tengok. Cari maklumat sudut sebelah dahulu supaya kita tahu duduk belah nanti. Okey, so yang pertama kita tengok. Okey, kita masukkan maklumat. Kalau di sini kita tengok sudut di sini, makanya berhadapannya tentang. Okey, yang paling panjang itu hypotenuse dan yang tegak itu sebelah dia. Okey, so kita ada maklumat kan ni. Lihat pada raja itu kita ada maklumat. Okay, kita ada maklumat yang ini. Hypotenuse kita ada maklumat. Okey. Ada maklumat tentang pun kita ada maklumat. Nak cari sudut macam mana? Okey, ada hypotenuse, ada tentang, nak cari sudut. Kita guna formula apa? Sin, cos atau tan? Takut hantu, takut hantu. Guna formula apa? Guna formula saya takut hantu. Formula? Sin. S? Sin. Very good. Okey. Guna formula sin. Okey. Sin sudut kita cari X sama dengan tentang per dengan hypotenuse. Nak cari sin sudut, kita tekan tadi lah. Shift sin. Okay, tekan shift sin, maka masukkan nilai tersebut, dapat jawapan. Okay, dapat jawapan baru sebelah, 61. Okay, jadi soalan minta cari dua-dua belah. Jadi kalau sebelah 61, sebelah kita 61, jumlahnya akan jadi darab 2 lah. Dapat jawapan dia iaitu 122. Simple. Nampak tak susah tadi? Okey? Alright. Soalan A. Soalan B pula kata. Sekarang ni lebih kebat sikit lagi. Soalan kata iaitu hitung jarak antara kedudukan B sampai ke rumah api. Berapakah jarak sini nak cari? Itu soalan minta. Kita pun termangu-mangu. Nak buat macam mana ni? Sama ingat ya, trigonometri melibatkan proses segitiga bersudut tegak.
kita keluarkan segitiga. Gitu kita nampak. Jadi, ini kita tahu 20. Ini kita tahu 17.5. So, kita boleh guna formula. Okay? Ada dua pilihan. Nak guna trigonometri pun boleh, nak guna teorem pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kalau di bawah ni 61, maka di sini ialah 90 tolak 61. Dapat 29. Okey. Jadi sekali lagi kita masukkan maklumat. Okey. Di sini sudut, sini sebelah, sini nak cari tentang. Okey. Ada sudut, ada sebelah, ada tentang. Guna apakah untuk ini? Ada TS kan? Tak suka kita akan guna Tan. tan. Very good. Terima kasih Mira. Okey, kita guna formula tan di sini. Jadi tan theta, tan sudut, okey, sudut yang sudah diberi 29, kita masukkan je dah. Tan 29 sama dengan tentang yang nak dicari per dengan sebelah. Okey, nak cari yang di atas, maka yang di bawah ni darabkan ke tepi, maka dapat jawapan. Okey, jadi jarak antara kapal di B ke daratan adalah sejauh 9.7 meter. Okey, simple sahaja. Okey. Kita tengok ya. Pastikan yang kuning ni benda-benda yang pentinglah yang perlu berikan perhatian ya. Okey, seterusnya kita tengok. C. Cari nilai bagi tan AOC. First kali kita tahu di manakah AOC tu? Okey, AOC dia kapal A tadi pergi ke O pergi ke C. So bentuknya begitu. Okey, bentuknya begitu. Jadi ini dalam sukuan ke berapakah agak-agak ini? Okey, dia lebih 90, okey, lebih 90 tapi tak lebih 180. Jadi sukuan yang kedua. Okey, bila sukuan kedua tan bernilai negatif dan formula tan ialah tentang per sebelah. Tak suka. Jadi kat mana kita nak buat? Lagi sekali kita keluarkan segitiga. Okey, segitiga kita nampak di situlah. Okey, kita keluarkan segitiga. Situ. Okey, daripada A ke daratan 9.7 tadi kita dapat. Okey, daripada daratan ke O tu 17.5. So just ganti saja formula, dapat jawapan. Okey. Jadi sudut AOC sama dengan negatif sebab sukuan kedua. Ya. Okay, 9.7 per dengan 17.5. Siap jalan kerja kita. Okey, sangat-sangat mudah dan kacang sajalah. Okey, murid-murid semua. Setakat tadi pencahayaan masalah. Apa yang kita dah belajar tadi? Okey, saya ingatkan balik kepada anak-anak murid semua. Yang pertama tadi ialah mengenal pasti apakah maklumat yang sesuai kita gunakan untuk soalan yang dikemukakan. Kadang-kadang ayat itu panjang. Kita pandailah keluarkan maklumat. Yang kedua ialah kita rancang saja bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Trigonometri dua benda ya. Trigonometri dengan teorem Pythagoras saja. Dua topik yang akan tahu. Dan yang ketiga ialah kita selesaikan soalan tersebut secara tertib, ikut soalan supaya dapat markah yang baiklah. Okey, pastikan ikut urutan tu. Okey, untuk bahagian selesaikan masalah. Jadi matematik tak ada masalah pun. Alright, Mira? Mira pun tak ada masalah kan? Tak ada, cikgu. Okey, alright. Okey, itu yang kita belajar sebentar tadi. Ya, Alright? itu dia. Kalau kita tengok cara Cikgu Azman mengajar memang mudah dan memang faham cikgu. Yang paling penting sekali macam cikgu kata, ingat dan juga rancang strategi bagaimana untuk menjawab soalan tersebut. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Ingat pesan Cikgu Azman, matematik tu kacang je. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Di segmen ini, kita nak lakukan aktiviti pengukuhan untuk menguji kefahaman murid-murid faham ke tak faham dalam mencari nisbah trigonometri. Silakan Cikgu Azman. Okey, terima kasih Mira. Aktiviti pengukuhan saya nak tumpu kepada soalan-soalan yang berbentuk format peperiksaan. Apatah lagi sekarang format baru KSSM. Sangat menakutkan kata orang. Okey, tapi tak apa. Dengan saya, orang kata matematik itu kacang je. Okeylah murid-murid semua. Bagaimana untuk kita menjawab soalan berformat peperiksaan? Okey, masih sama macam tadi juga. Untuk topik ini, first kali kita tentukan di manakah sukuan berada. Yang kedua, cari nilai sudut sepadan di sukuan 1. Yang ketiga, kita selesaikanlah nilai tersebut, ikutlah kehendak soalan. Tetapi untuk bahagian peperiksaan ini, saya ingatkan satu saja.
pandai urus masa. Tak urus masa dengan baik, akan berlakulah masalah tidak cukup masa. Okey, tapi biasanya murid-murid ni banyak lebih masa sampai tidur waktu exam tu. Okey, sambung. Lihat soalan. Okey, rajah di sebelah menunjukkan 1 buletan unit dalam keadaan 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, kita ada buletan unit. Okey, soalan pertama kata hitung sudut dan bundarkan jawapan betul kepada 1 titik puluhan. Soalan minta nak cari sudut theta tersebut, dia nak 1 titik puluhan. Okeylah murid-murid sekarang. Oleh sebab pengukuhan, saya nak murid-murid sepula kali ni bantu saya untuk jawab soalan ini. Kalaulah ini soalan SPM, okay, bagaimanakah strategi anda akan gunakan untuk jawab soalan ini? Okey. Ada tak sesiapa nak cuba bagi tahu saya, untuk kawan-kawan yang lain, kalau ini soalan SPM, bagaimana cara strategi awak untuk jawab soalan ini? Langkah pertama nak buat apa, kedua nak buat apa? Okey, siapa ingin berkongsikan strategi mereka? Boleh angkat tangan? Okey, Imanina. Silakan Imanina. Imanina jangan lupa untuk unmute mic, tak dengar nanti jawapan. Baik, Kita silakan. guna time. Okey, guna tan. Boleh ceritakan lagi sikit tak? Saya dengar kata guna tan sahaja. Time 0.9403 per dengan 0.3402. Okey, alright. Terima kasih Imanina. Okey, alright. Ya. Ya. Akhir Aisyah. Okey, alright. Terima kasih Imanina. Okey, mungkin bagi pelajar yang mahir macam mana ni dia tahu dah. Okey. Tapi bagi pelajar yang agak slow ni macam mana ni? Okey, kita bantu mereka. Okey. Bila sebut trigonometry, segitiga. Cuba tengok di sini, keluarkan segitiga dahulu. Itu langkah pertama. Okey. So dalam rajah kita nampak ada segitiga di situ, kita keluarkan. Okey, nampak di situ kita lukis bagi besar-besar. Okey, kita tuliskan. Okey, so yang tinggi ini 0.943 9403 dan yang pendek inilah 3402. Abaikan simbol negatif sebab negatif hanya tunjuk tempatnya di mana sahaja. Okey. Kemudian soalan minta titanya. Sama macam tadi sekarang cari sudut sepadan. Sinilah. Okey, jadi kita nampak itu. Bila kita nampak begini, kalau sudut di sini, maka sini ialah S, ini ialah T, ini ialah H. Jadi kita ada maklumat. Ada maklumat sebelah, ada maklumat tentang. Itu yang Iman cakap tadi, kita guna tangent. Okey, sebab kita ada maklumat tak suka. Okey, itu step pertama. Cari dahulu sudut sepadan. Okey, maka di sini kita ada maklumat tentang dan sebelah, kita guna formula tangent. Jadi formula tan ialah sudutnya yang tentang 9403 dibahagikan dengan 0.3402. Okey, nak cari sudut kita tekan shift tan. Okey, tekan shift, tekan tan, dapat jawapan. Okey. Boleh ya? Boleh semua? Okey, dapat jawapan 70.1. Kita ambil 1 titik puluhan sebab soalan minta tadi 1 titik puluhan. Okey, itu untuk sudut yang dekat sini. Tapi soalan minta yang besar tu. So yang besar itulah kita akan buat. Okey. Separuh itu daripada sini ke sana 180. Betul. Sama bawah lagi 70.1 tersebut. Okey, tambahkan 70.1 dan dapat jawapan untuk yang pertama. Okey, 250.1. Pastikan ada poin 1 sebab soalan minta tadi 1 titik puluhan. Okey, berhati-hati kalau kita tak buat satu tu hilang markah percuma sahaja. Okey, itu soalan yang simple lagi. Okey, kita cuba bincang sekarang ni soalan yang lebih sukar lagi. Okey, harap-harap semua 4 orang murid cikgu dapat jawab dengan baik. Okey, tengok soalan yang berikutnya. Sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik yang panjangnya 15 cm. Okey, ditunjukkan dalam rajah sebelah. Lengan robotik tersebut boleh diprogramkan pindah barang daripada P pergi Q, P pergi Q. Diberi bahawa cos theta adalah negatif 0.866 dan sudutnya antara 0 sehingga 150. Okey, soalan pertama maklumkan hitung sudut theta. Okey, sekarang murid-murid bantulah cikgu, bantulah murid kawan-kawan semua tunjukkan bahawa anda dah faham soalan perbincangan kita tadi bagaimana untuk mencari sudut theta. Okey, macam mana langkah untuk cari sudut theta ni? Okey, silakan. Saya cuba bagi pandangan. Siapa yang mencuba untuk jawab? Boleh angkat tangan untuk kongsikan jawapan? Silakan. Okey, silakan Suraj. Okey, Suraj. Gunakan cos. Cos. Okey. Okey. Cos sudut sama dengan yang diberi iaitu 0.866. Okey, very good. Okey, alright. Ada lagi? Ada Suraj cakap lagi?
Lepas dapat nilai tu kena tolak dengan 180. Okey, alright. Terima kasih Suraj. Okey. Jadi di sini Suraj cakap tu saya kena betulkanlah. Yang salah saya kena betulkan. Okey. Suraj cakap tadi ialah sudut tadi kena tolak 180. Okey, itu yang silap sikit lah ya. Okey, terima kasih Suraj. Okey. Alright. So idea Suraj ialah first kali tadi dia kata cari sudut gunakan cos kerana soalan beritahu tentang cos. Okey, kita guna cos. Okey, so yang pertama tadi cari sama juga saya cakap tadi, pastikan kita jumpa segitiga. Itu dulu. Bawah tu kita nampak segitiga. Okey, keluarkan segitiga tersebut. Dan bermain dengan formula ini jugalah. Okey, jadi surat kata tadi, kita gunakan cos, okey, cari sudut dahulu. Di manakah sudut itu berada? Okey, tekan macam tadi, dapat sudut ini. Di mana 30 ini? Pada segitiga di situ. Okey, itu segitiga di situ. Okey, jadi theta yang sebelah kanan itu. Itu yang cuma tadi Syirah cakap tadi, sudut yang tadi kata, saya dengar ayat dia lah. Sudut tadi kata, tolakkan 180. Ini yang kena hati-hati tadi. Kalau buat begitu, dia dapat negatif 150. Dah silap jawapan kita. Okay? Pastikan 180, tolak yang kecil ini. Okay? Hati-hatilah. Mungkin bagi dari segi ayat je lah. Okay? Alright. Itu yang pertama. Okay? Pastikan ditulis dengan betul lah ayat tu. Okay? Rugilah kalau kita faham, tapi kita tulis salah, hilang markah percuma. Okey, itu yang pertama. Okey, 150 darjah. Okey, yang kedua. Ni soalan kebat aras tinggi sikit. Okey, di mana soalan maklumkan. Cari jarak antara titik P dan titik Q. Okey, sekali pandang kita nampak. Berapa panjang ini? Okey, macam mana nak cari? Okey, alright murid-murid. Bagi pelajar yang mana yang kelas hujung-hujung rasa tak dapat jawab lah kot kan. Tapi kita yang depan-depan patut kita cuba. Okey, cuba. Jadi sama tadi, ingat dalam kepala, topik ini kita bermain dengan segitiga dan juga teorem Pythagoras. Okey. So, kita keluarkan segitiga dulu. Okey, ini dah segitiga yang kita keluarkan. QP dan turun ke bawah. Dapatkan segitiga dahulu. Okey. Di situ kita keluarkan segitiga ya. Kita keluarkan segitiga. Okey, nampak ni. Yang ini 15 sebab jari robot tu samalah panjangnya. Okey. Kemudian di sini kita tahu tadi 30. Okey, sekarang kita cuba cari tinggi ke Q tu. Okey, ada maklumat 15 iaitu hypotenuse. Ada maklumat sudut dan Q itu merujuk pada depan sudut, bertentang. Okey, bila bertentang kita akan guna formula apa? Formula sin lah. Okey, iaitu formula sin lah tentang per hypotenuse. Okey, sudut kita ada, hypotenuse kita ada, nak cari tentang. Maka nak cari tentang macam kita kena buat? Okey, siapa boleh kongsikan cara dia macam mana nak buat? Nak cari tentang macam kita nak buat? Tadi Cikgu Azmat ada tekankan macam mana nak mencari T tadi. Okey, siapa yang ingin kongsikan? Silakan Imanina. Okey, silakan Manina. Okey. Sin 30. Okey. Darab dengan 15. Okey, very good Imanina. Right? Nak cari yang di atas, maka di bawah darab dengan tepi. Okey? Maka dapatlah dekat situ ialah 7.5. Itu panjang Q ke bawah. Okey. Sekarang sudah tahu 7.5. Ini pun sudah tahu. Tak tahu lagi sini. Macam mana kita cari ni? Jadi kita ada 30, ada 15, nak cari di sebelah sudut. Okey, jadi kita akan guna apa pula kali ni? Ada hypotenuse, ada sudut, nak cari sebelah. Nak guna apa? Suka hantu. Okey, Milton suka hantu. Okey, silakan Milton. Okey. Okey, guna cos. Dia kata okey, cos. Milton kata guna cos. Okey, kau suka hantu. Okey, kita pun masukkan maklumat. Okey, masukkan maklumat. Okey, cos. Okey, cos sudut diberitahu. Okey, sebelah nak cari, hypotenuse sudah ada. Sama macam Iman cakap tadi, nak cari yang di atas, di bawah, darab di tepi. Okey, jadi 15 dan cos 30 dapatlah panjang situ ialah 12.99. Okey, sekarang sudah tahu sudut sini, jarak sini. Sini pun sudah tahu, maka dapat cari yang panjang ni. Okey, last soalan saya tanya anda nombor semua. Bagaimana untuk mencari panjang PQ? Nak guna apa? PQ. Okey, silakan. Imanina angkat tangan ke? Okey, silakan Imanina. Teorem Pythagoras. Okey, very good. Nampaknya Imanina paling menonjol sekali kita hari ini. Okey, jadi bila ada segitiga, okey, sudah ada 7.5, sudah ada kat sini 12.99 kat sini tadi, sini ada 15. Nak cari yang ini, yang paling panjang sekali ialah namanya hypotenuse. Maka bila ada sisi sini dan sisi sini, gunalah teorem Pythagoras. Okey, guna teorem Pythagoras dapat jawapan. Okey, jadi kita tulis saja tu, tulis elok-elok ya, tulis elok-elok.
Okey. Di sini kita keluarkan maklumat. Okey, 7.5. Okey, ini tepi sana dan 27.9. Datang daripada 15 tambah dengan 12.9. Dikuasa 2 kan tambah. Sebab apa? Nak cari hipotenus. Dan gunakan kereta, dapatkan jawapan akhir, selesai. Okey, murid-murid semua, nampak kan? Nampak macam susah tadi tapi kita mudahkan saja untuk hari ini. Okey. Okeylah murid-murid semua. Alright. Ingatan dari cikgu ya. Kepada anak-anak murid di studio dan juga di mana-mana saja di luar sana, calon-calon SPM khususnya, okey. Ingatlah bahawa kalaulah soalan ini keluar dalam exam kertas 1, ingat jangan lebih 2 minit. Kalau masuk kertas 2, kalau masuk bahagian A, jangan lebih 5 minit. Kalau masuk bahagian B, jangan lebih 12 minit. Kalau masuk bahagian C, jangan lebih 5 minit. Kenapa cakap begini? Okey, agak-agak Mira, kenapa kita ada pengurusan masa begini? Supaya murid dapat menjawab semua soalan cikgu. Okey, alright. Untuk mengelakkan kes tidak cukup masa. Okeylah. Okey, faham anak murid semua ya? Inilah yang juga nak kongsi kepada kamu semua. Okey, mudahlah perkongsian ini dapat simpan dalam kepala, simpan di sini, jangan keluar di sini. Okey, dan gunakanlah semasa peperiksaan nanti dan juga dalam kehidupan kita sebenar. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Wow, itu dia peringatan daripada Cikgu Azman daripada segi pembahagian masa dalam menjawab peperiksaan. Ingat kalau macam Mira dulu cikgu, kalau Mira nak ingat bagaimana, semasa Mira cuba buat ulang kaji, Mira akan letak satu timer. Kita akan set time, kita akan cuba menjawab setiap bahagian itu mengikut masa yang diberikan. Okey, dan lagi satu Mira, dan lagi satu Mira. Ya, silakan cikgu. Apabila kita membuat latihan, kalau kita gagal buat latihan, jangan putus asa. Kerana apa? Ini selalu saya pegang pada anak murid saya, pada semua rakan-rakan guru saya kan. Utamakan apa yang kita utamakan kerana kecemerlangan terbina daripada kemampuan kita bangkit setiap kali kita jatuh. Ya, betul tu. Maksudnya setiap kali kita jatuh, kita bangkit semula. Yes. Jangan terus selamanya jatuh di bawah. Baik, terima kasih banyak Cikgu Azman dan Cikgu. Sama-sama. Sebelum kita akhiri kelas kita, bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid pada hari ini? Untuk keempat-empat hari ini, pada mulanya agak slow-slow. Tapi di akhirnya saya boleh bagi mereka 4 sampai ke 5 sampai sebagi mereka 6 semuanya sebagi. Wah, tahniah. Terbaik semuanya. Murid-murid, beri tepukan untuk diri anda semua. Diharapkan segala ilmu ini memberikan manfaat kepada anda dan anda boleh guna pakai untuk pastikan anda boleh menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Dan cikgu, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan? Semuanya di hujung jari, di sumberku. Ya, macam mana Cikgu Azman katakan tadi, semuanya di hujung jari. Semuanya di hujung jari, jadi boleh dapatkan di sumberku. Baik, terima kasih Cikgu Azman. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan saya di dalam talian dan juga di rumah yang menonton. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Kulina. Diharapkan anda guna pakai ilmu ini dan cemerlang di dalam peperiksaan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.